Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni koleksi hadis hukum. Kita nak bincang masalah ibadah lagi dalam bab taharah dalam masalah yang ke-6 dah. Masalah ke-6, air sisa dari pemakaian seseorang, lelaki atau perempuan. Air sisa bekas-bekas air hak lepas guna oleh seseorang sama ada lelaki atau perempuan. An rajulin sahabiyyin radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajuli aw ar-rajulu bi fadli al-mar'ati wal yaghtari fa jami'an wal yaghtarifa jami'an rawahu Abu Daud dan Nasa'i. Dari seorang sahabat Nabi menerangkan bahawasanya Rasulullah SAW mencegah orang perempuan mandi dengan sisa mandi orang lelaki, bekas mandi orang lelaki, dan mencegah orang lelaki mandi dengan sisa air mandi orang perempuan, dan hendaklah sama-sama menggayungnya. Menggayung masing-masing ada hadirat Abu Daud An-Nasa'i. Dalam Bulughul Maram jilid muka surat 4 ni. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, hadis ke sebelah dah. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli maimunata. Kana yaghtasilu bi fadli maimunata. Rawahu Ahmad dan Muslim. Hadis ke sebelah dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu menerangkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan sisa air isterinya, bekas-bekas isterinya, Maimunah, hadis Ahmad dan Muslim. Belum maram nombor hadis muka surat 4 lah. Jadi tak ada lagi hak ni Nabi buat sendiri dah. Jadi ada perbahasan lah. Hadis ke-12. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ightasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda'a aw yaghtasila faqalat lahu ya Rasulullah inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yujnibu innal ma'a la yujnibu rawahu Ahmad wa Abu Daud wan Nasa'i wa Tirmizi. Hadis ke-12 dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata salah seorang isteri Rasulullah SAW mandi pada satu jafnah, satu basin lah kita tahu. Kemudian datang Rasulullah SAW untuk berwuduk atau untuk mandi dengan air yang tinggal dalam guci tersebut, basin tersebut, berdi tersebut lah. Melihat yang demikian, isteri Rasul itu berkata, ya Rasulullah, saya telah mandi junub dengan air ini. Benar itu lah, mandi saat ini lah. Perkata itu jawab oleh Rasul dengan sabdanya, air itu tiada berjunub. Air itu tidak berjunub. Hadirat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Tirmizi. Al-Muntaqa jilid 1 ke sebelah ni. Jadi Al-Humaydi pertama perbahasannya. Al-Humaydi mensahihkan hadis yang ke-10 ini. Sebagai ahli hadis mendhaifkannya hadis hak 10 hadis pasal Nabi lagi lah mandi daripada sisa air mandi perempuan ataupun perempuan mandi sisa lelaki yang tak boleh. Hadis tu Al-Humaydi ni tok guru pada Imam Bukhari. Dia sezaman Imam Syafi'i lah, dia sahabat Imam Syafi'i. Ikut mazhab Syafi'i lah, tapi dia kata sahih hadis ni. Sebagai ahli hadis lain pula mendhaifkannya. Penetapan Humaydi dikuatkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dengan mengatakan bahawa segala perawi hadis ini boleh dipercayai thiqah lakalah, dipercayai. Tadi Ibn Hajar Asqalani sokong Al-Humaydi. Menyatakan bahawa tidak boleh orang lelaki mandi dengan air sisa mandi orang perempuan, dan demikian juga sebaliknya. Menurut Al-Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Ibnu Khuzaimah mensahihkannya. Kedua hadis ini membolehkan orang lelaki mandi dengan air sisa air mandi orang perempuan. Hadis hak lepas tu, hadis yang ke-11 ke-12 kata boleh pula, hak 10 tu tak boleh dah. Kata An-Nawawi, para ulama sepakat membolehkan orang perempuan mandi dengan air sisa mandi orang lelaki, boleh dah. Dan membolehkan orang perempuan berwuduk dengan air sisa wuduk orang lelaki. Mereka mempersisihkan kebaikannya. Imam Nawawi kata hak tak bolehnya orang lelaki guna air perempuan. Kalau perempuan guna air lelaki, tak ada masalah dah. Air sisa mandi orang lelaki ataupun air wuduk, sisa wuduk orang lelaki, rutin guna tak apa dah.
Atau olehnya lelaki guna perempuan dah. Kata pun pengarang Muntaqal Akhbar. Kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahawa orang lelaki boleh bersuci dengan air sisa mandi orang perempuan. Kerana hadis yang membolehkan lebih sahih dari hadis yang melarangnya. Itu pengarang Muntaqal Akhbar lah. Mandi bersama-sama dan sama-sama menggayungkan air, semua ulama membolehkannya. Kalau serentak tak ada masalah. Masalah sisa dan lebih-lebih. Dari hadis inilah difahamkan bahawa air musta'amal tetap boleh dipakai buat bersuci. Asal saja belum berubah rasanya atau baunya atau warnanya. Kalau kita pening, guna keadaan asal. Itu asal-asalnya air suci, maka air musta'amal pun kira suci dah. Cuma tu asal tak pisah tadah lah. Kalau mecik ke apa masuk balik dari tu lepas mandi ke apa, kira dimaafkan lah, boleh kan. Kata ulama Syafi'iyah, apabila air dicedok dengan tangan, hendaklah tangan kita diniatkan sebagai gayung. Ini mazhab Syafi'i ya beralih sikit dah. Kena niatnya tak mudah dah. Jadi kalau kita guna tangan nak cedok dalam bekas, anggap tu sebagai gayung, tangan kita tu bukan anggota wuduk tapi gayung dah. Poin ketiga hadis ini mauquf yang dihukum marfu'. Hadis ni kalau kira kata-kata sahabat tak sampai Nabi, tapi hukumnya marfu' sampai ke Nabi. Dan para sahabat di sini menerangkan perbuatan Nabi SAW yang mereka ketahuinya, yang mereka tahulah pasal Nabi. Apabila hadis yang pertama ini kita pandang sahih, hadis yang memula kata dilarangnya dah. Sebagai ditetapkan oleh Al-Humaydi, maka lahirnya berlawanan dengan hadis yang kedua dan ketiga. Untuk menghilangkan pertentangan dah, maksudnya zahir yang lahir ini, hendaklah kita kumpulkannya, kita jamak lah. Lalu memandang larangan yang dikehendaki hadis ini adalah larangan tanzih. Larangan makruh lah, tanzih bukannya larangan haram. Bukan larangan tahrim, larangan yang tidak membolehkan. Tegasnya menetapkan bahawa orang lelaki mandi dengan sisa air mandi orang perempuan, makruh hukumnya, bukan tak boleh sama sekali ya. Demikian juga sebaliknya, mengumpulkan keduanya begini lebih baik daripada menolak salah satunya, tolak dua-dua salah satu hadis. Payah kita kira gabung hadis. Meniatkan tangan menjadi gayung sebagai dikehendaki para ulama Syafi'iyah tidak sekali-kali tunjuki oleh suatu dalil satu pun. Jadi, orang mazhab Syafi'i ini berhati-hati, takut jadi musta'amal, kena niat kita nak cedok air daripada kolah ke apa, niat sebagai cetung. Sebagai bekas air cetung. Tapi, dari segi dalil tak ada sahabat lah. Dan air itu walaupun sedang musta'amal tetap boleh kita makannya. Tak niat apa jadi musta'amal pun tak masalah. Menurut sebagai ahli hadis bahawa seorang sahabat Nabi yang tidak disebut namanya oleh riwayat hadis ini ialah Al-Hakam. Jadi Al-Hakim lah, Ibnu Amr Al-Ghifari. Sedangkan sebagai lain mengatakan Abdullah ibn Sarjis. Dan ada juga mengatakan Abdullah ibn Mughaffal. Tak sebut nama dalam hadis sahabat Nabi dah. Pendapat kami cenderung bahawa sahabat yang tidak disebutkan nama tu adalah Abdullah bin Sarjis, kerana beliau inilah yang berpendapat bahawa tak boleh seorang lelaki mandi dengan air sisa taharah perempuan. Lelaki nak mandi orang puan tak boleh. Puan mandi lelaki tak apa dah. Nama isteri Nabi yang tidak terangkan di atas di hadis ketiga ialah Maimunah. Itulah khilafnya. Jadi kita fahimlah perbahasan gitu dah. Yang seterusnya, yang masalah ketujuh, air yang telah dipakai berwuduk. Hadis yang ke-13 ni. Air musta'amal telah dipakai berwuduk. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la a'kilu fatawadda'a wa sabba wudu'ahu 'alayya, rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ke-13 ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW menjenguk aku yang sedang sakit. Ya'uduni wa ana maridun. Menjenguk aku yang sedang sakit dan tidak sedarkan diri, la a'kilu. Maka Rasulullah mengambil air solat dan menuangkan air solat atas diriku. Nabi ambil air semaya. Lepas tu air semaya hak yang tak ada tu, dia buat jiruh atas dia lah. Atas dia hak terkabar. Hadis Bukhari dan Muslim. Rujuk Muttaqat juz 1 muka 6 lah. Hadis ke-13 menyatakan bahawa air yang telah dipakai berwuduk suci lagi lah. Kata Nabi guna jiruh atas orang tu hak najis. Dan bahawa mengambil bekas air solat Nabi SAW menghasilkan berkah. Dia kata berkah lah. Air semaya Nabi boleh buat berubah lah. Sebagai ulama berpendapat bahawa air yang telah dipakai buat wuduk adalah suci lagi. Tiada menyucikan lagi. Suci tapi tidak menyucikan lagi. Itulah pendapat ramai lah. Inilah pendapat kebanyakan pengikut mazhab Syafi'i lah.
Sebahagian ahli tahqiq menegaskan bahawa air yang telah dipakai buat wuduk suci menyucikan selama air itu tiada berubah. Ahli tahqiq lain tu, ulama-ulama yang pengkaji yang tidak terikat mazhab, ia kata suci menyucikan. Ahli-ahli tahqiq berpendapat sedemikian adalah kerana mereka mengambil segala hadis yang berpautan dengan masalah ini, bukan mengambil sebagian hadis saja, ambil semua hadisnya. Ulama-ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi, mengatakan bahawa air telah dipakai buat berwuduk ialah air disiram atas anggota badan untuk berwuduk. Sedang yang tinggal dalam ember, dalam bekas apa dinamai air sisa dah. Air hak kata buat berwuduk tu, siri atas anggota jatuh bawah dah. Kalau air hak tinggal tu air sisa kata dah. Gitulah. Poin ketiga, pendapat bahawa air yang telah dipakai buat berwuduk tidak menyucikan lagi, tidak mempunyai dalil yang kuat. Semua dalil dipegang oleh pendapat ini adalah lemah. Ini Tok Guna katalah. Tujuan dalil kuat dalam masalah ini membenarkan pendapat ahli tahqiq ini, ulama-ulama yang tak terikat mazhab ni, iaitu tetap menyucikan selama tidak berubah. Itu poin utama dia. Tentang jijik kita makannya itu perkara lain. Jadi jijik itu perkara lain lah. Paling kurang kata kuih molek gitu je. Boleh katanya bukan kata siapa kau. Tak selasanya. Hadis ini memperjelaskan hukum air musta'amal dan menjadi pegangan Al-Hasan Al-Basri, An-Nakhai, Akha bin Rabah, Sufyan Al-Thawri, Abu Thawr dan Daud, dan menjadi pembantah faham ulama-ulama Hanafiyah yang menajiskan air musta'amal. Jadi mazhab Hanafi ini berat lagi daripada mazhab kita. Mazhab kita tak kata najis, cuma dia kata airnya musta'amal tak boleh menyucikan dah. Semua ada lepas tu takrif yang macam-macam lah. Ada kata siapa titisan pertama lah, titisan lain boleh guna macam-macam lah. Sebenarnya kalau kita tak perlu dah istilah titisan pertama, kedua, ketiga serupa je lah dah. Memakai atau tidak memakai air yang telah dipakai berwuduk hanyalah berdasarkan pada perasaan dan kesihatan. Bila kita makan air musta'amal mendatangkan kemelaratan rohani ataupun kemelaratan jasmani, tentulah tidak boleh kita memakannya lagi. Kalau kita pakai tu jadi nyakit ke apa, tak boleh dah. Maka hukum memakai air musta'amal mestilah dipisahkan dari hukum memakai air membahayakan kesihatan. Sisa air solat Nabi sahaja bukan alasan dapat jadi kepegangan. Jadi bukan buat hujah lah. Sisa Nabi tu pelik daripada lain, ataupun kata berkat Nabi tu lain. Setakat itu saja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.